Hai, adakah anda tahu tentang tenaga yang boleh diperbarui? Tenaga boleh diperbarui adalah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Contoh tenaga yang boleh diperbarui adalah tenaga hidroelektrik, tenaga solar, tenaga angin, tenaga ombak, tenaga pasang surut, tenaga biojisim dan tenaga geotermal. Nama produk ini adalah tenaga hijau. Kegunaan produk ini adalah sebagai bahan bantu mengajar untuk memudahkan pelajar untuk memahami subjek atau topik yang dipelajari. Produk ini memberi gambaran 3D kepada pelajar tentang tenaga yang boleh diperbaharui iaitu tenaga solar, tenaga angin dan tenaga hidro. Bahan bantu mengajar ini adalah untuk subjek sains tingkatan 3. Objektif yang diperolehi terhadap penghasilan model tenaga hijau ini ialah: pertama, pelajar dapat mengetahui tenaga yang boleh diperbaharui. Kedua, pelajar dapat mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga dengan baik. Ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menguasai subjek sains. Keempat, dapat memupuk minat dan kesedaran pelajar tentang kepentingan tenaga hijau. Model tenaga hijau ini lebih difokuskan ke arah tahap kognitif aras tinggi di mana dapat meningkatkan pemahaman pelajar bagi membolehkan pelajar mengadaptasi kandungan pelajaran yang dipelajari. Bagaimana idea tercetus? Inspirasi untuk mencipta produk baru boleh datang daripada pelbagai sumber. Penciptaan produk ini telah dicetuskan oleh perasaan ingin tahu sedia ada murid dan keinginan kami untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih baik. Berikut ialah beberapa cara idea produk ini telah dicetuskan. Pertamanya ialah proses mengenal pasti masalah dan keperluan. Masalah di sini merujuk kepada pengalaman peribadi sebagai seorang guru sains. Pencapaian maupun pemahaman murid untuk tajuk elektrik dan kemagnetan di dalam kelas yang mengecewakan guru mata pelajaran tersebut. Maka guru tersebut memerlukan sesuatu yang baru bagi menyelesaikan masalah ini. Seterusnya ialah membina idea daripada sesuatu yang sedia ada. Penghasilan model sains maupun seni diorama bukanlah sesuatu perkara yang baru. Namun penambahbaikan sentiasa boleh dilakukan. Kami telah mengambil produk sedia ada dan menambah ciri, fungsi dan perspektif reka bentuk baharu untuk mencipta sesuatu yang lebih baik. Telah difikirkan juga tentang cara untuk meningkatkan produk-produk berjaya yang terdahulu. Jadi, kami telah meneruskan, meneroka dan menguji produk ini di langkah yang seterusnya. Kami telah menggunakan kemahiran berfikir kritis dan kreatif di dalam proses penghasilan produk ini. Kemahiran berfikir kritis ialah mencirikan, membanding beza, mengumpul dan mengelas, membuat urutan, menyusun mengikut keutamaan, menganalisis, mengesan kecondongan serta menilai dan membuat kesimpulan. Sebagai contoh di dalam proses mencirikan, kami telah mengenal pasti ciri-ciri unik dan kualiti produk kami seperti dibina menggunakan bahan terpakai serta nota yang ringkas dan mudah difahami murid. Kami juga telah melalui proses mengumpul dan mengelaskan. Kami telah mengumpul dan mengelaskan maklumat yang perlu ada di dalam nota ringkas kami kepada ciri sepunya, seperti bentuk-bentuk tenaga iaitu tenaga air, elektrik dan solar. Proses menyusun keutamaan dan mengesan kecondongan juga telah berlaku. Sebagai contoh, kami telah menyusun idea mengikut tertib keutamaan atau kepentingan, iaitu telah bersepakat untuk mengutamakan tema tenaga dan kelestarian hidup di dalam tajuk elektrik dan kemagnetan di dalam pembinaan model tenaga hijau ini.
Kemahiran berfikir kreatif pula ialah menjana idea, membuat inference, menghubung kait, meramal, membuat hipotesis, mensintesis, mengitlak, menganalogi serta membuat gambaran mental dan kesimpulan. Sebagai contoh, di dalam proses menjana idea, kami telah menghasilkan idea berkaitan dengan kemahiran yang sedia ada, iaitu kemahiran ilmu sains. Kami juga telah meramal kebolehan murid untuk mencerna dan memahami maklumat yang cuba disampaikan daripada model yang dibina melalui nota yang ringkas. Kami juga telah melalui proses mensintesis. Kami telah menggabungkan maklumat yang sedia ada ke dalam nota ringkas kami serta telah melukis model produk sebelum merealisasikannya kepada bentuk yang nyata dan berfungsi. Rumah ini telah disiapkan atas usaha dan kerjasama ahli-ahli kumpulan. Pembinaan rumah hijau ini telah mengambil masa selama 5 hari dan hanya menggunakan kos sebanyak ringgit Malaysia RM38 sahaja. Terdapat juga beberapa barang yang sedia ada di rumah. Bahan yang digunakan untuk membina model rumah hijau ialah batang aiskrim, kotak, kertas berwarna, cardboard, pokok bunga tiruan atau hiasan serta pistol gam panas. Rumah hijau ini diadakan bertujuan mengurangkan pembaziran elektrik, mencegah pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Rumah ini diperbuat daripada kayu kayan. Penggunaan kayu kayan ini adalah untuk mengatur suhu dalaman. Dengan menggunakan cahaya matahari iaitu panel suria dan angin iaitu kincir angin, rumah dapat mengurangkan penggunaan sumber utama yang biasa digunakan iaitu gas asli. Takungan air dapat digunakan untuk menyiram sayur-sayuran yang ada di halaman rumah serta mencuci kereta. Seterusnya, tingkap dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik yang berkelebihan di dalam rumah. Kita telah menanam pokok-pokok dan sayur-sayuran di kawasan rumah. Tumbuh-tumbuhan ini dapat membantu menyerapkan karbon dioksida di sekeliling rumah serta membekalkan udara yang lebih berkualiti dan nyaman. Lebihan lagi, sayuran tanaman sendiri lebih selamat daripada penggunaan racun serangga. Antara kelebihan ataupun dikatakan plus bagi modal ini ialah dapat tunjukkan kepada para pelajar tentang sumber-sumber sesuatu tenaga elektrik dijanakan. Seperti daripada cahaya matahari, kita dapat tenaga solar di mana panel solar dipasang pada bumbung rumah untuk mendapatkan elektrik. Selain daripada itu, sumber-sumber lain seperti angin dan air yang digunakan untuk menjana elektrik juga ditunjukkan dalam modal ini. Melalui modal ini, murid dapat mengetahui tentang kelestarian alam sekitar di mana semua tenaga yang ditunjukkan dalam modal ini ialah tenaga yang diperbaharui dan tidak menjejaskan alam sekitar. Akan tetapi minus iaitu kekurangan pada modal ini ialah Model ini menggunakan kad manila di mana ia mudah koyak. Selain daripada itu, warna mungkin menjadi pudar. Selain itu, minus dalam dunia sebenar ialah penjanaan tenaga elektrik ini akan memakan luas yang sangat tinggi dan kos yang sangat tinggi. Interesting dalam modal ini ialah modal ini boleh dikomersialkan ataupun diguna pakai kerana semuanya menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti air dan cahaya matahari. Ia juga dapat menarik minat pelajar dan fokus pelajar terhadap modal ini. Pelajar dapat mengetahui lebih dekat tentang tenaga solar, kincir air dan sistem hidroelektrik.